الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت رب السلام وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا نعرف وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح لنا رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به وبعلومه الدار. Dan bersalahan binatang itu dengan perahu. Yang berlayar. Sah ia sembahyang atasnya sama ada sembahyang fardu atau sunat atau orang yang bermukim sekalipun. Kerana ia serupa dengan rumah kerana kekal tempat kediamannya. Dan bersalahan binatang itu bersalahan dengan perahu. Kalau di atas binatang, kalau sembahyang di atas binatang padahalnya tidak ada yang menuntun, maka gerak binatang itu dimasa kepada orang solat. Dengan sebab tu tidak sah. Sebab tu dulu tu syarat katanya kalau sembahyang di atas kenderaan, sekiranya kalau dapat tunaikan rukun dengan secara sempurna, nak bagi sah tu binatang mesti berhenti. Dia tak sama dengan kita sembahyang di atas perahu. Dia katanya dan bersalahan binatang itu dengan perahu. Maka dihubungi dengan perahu, kereta, kereta bas, kereta api, kapal terbang, itu dihubungi dengan perahu. Dihubungi maknanya diserupakan dengan hukum perahu yang disebut di dalam kitab. Sebab dalam kitab tu dia sebut yang boleh kias dengan kereta, dengan dengan bas, dengan kereta api, dengan kapal terbang, boleh kita samakan dengan hukum perahu yang disebut di dalam kitab fiqh. Sebab yang disebut dalam kitab fiqh tu memanglah benda zaman dulu, kapal terbang tidak ada lagi. Maka ulama yang sekarang dia samakan kapal terbang dengan kapal laut, dengan perahu. Sebab perahu tu ada sebut di dalam kitab. Perahu yang berlayar. Kalau perahu yang berhenti, itu tak kisahlah, sekadar binatang yang berhenti itu pun dah sah salat. Kalau binatang yang berhenti, semuanya kalau berhenti itu tidak syak lagi katanya, tidak ada syak lagi katanya sah salat sebab dia berhenti. Ni masalahnya yang bergerak, yang berjalan. Hanya binatang tu panggil berjalan, perahu panggil berlayar. Dan bersalahan binatang itu dengan perahu yang berlayar.
sah ia sembahyang atasnya, atas perahu yang berlayar. Tapi nak sah tu tilik kepada gerak oleh perahu, berlayar oleh layaran perahu itu tak dibangsakan kepada orang sembahyang di atas perahu. Adapun menghadap kiblat tu disyaratkan. Boleh sepenuhkan rokok sujud, boleh sepenuhkan rukun-rukun sembahyang dengan dapat menunaikan rukun-rukun dengan secara sempurna, itu pun disyaratkan jugalah. Jadi maknanya masalah katanya perahu ni, masalah gerak perahu itu tak seperti gerak binatang. Gerak perahu itu tak seperti gerak binatang. Adapun syarat menghadap kiblat, nak bagi sah tu mestilah menghadap kiblat. Rokok sujud dengan sepenuh itu pun diaktibarkan. Sah sembahyang ia seorang atas sah ia seorang sembahyang atasnya, atas perahu yang berlayar. Samalah atas flight, sama atas kereta api, bas dan lain-lain lagi. Sama ada orang sembahyang fardu atau sunat. Sama, sembahyang fardu pun sah, sembahyang sunat pun sah, tapi janjinya kena ada menghadap kiblat, boleh sepenuhkan rukun-rukun itu dengan secara sempurna. Atau orang bermukim, tidak musafir. Seperti dia belayan perahu kat kawasan kampung dia saja. Dia belayarkan perahu kat sungai, berpusing di dalam kawasan kampung dia saja, tidak jadi musafir, sekalipun sah juga. Kerana ia perahu yang berlayar serupa dengan rumah, sama dengan rumah. Kita semayang di atas perahu yang berlayar itu seperti kita semayang kat rumah. Kerana kekal tempat kediaman. Jadi maknanya seperti kita semayang di rumah tu, maknanya pihak tetap. Walaupun kita duduk dalam rumah, rumah tak bergerak, tak berjalan, tidak berlayar, tidak terbang, tetapi hukumnya sama kerana tetap kediaman. Sebab kalau kita semayang di atas perahu tu, dia macam duduk dalam rumah, lebih-lebih laginya perahu tu besar. Jadi semacam kita semayang di rumah tetap tu bukan makna tak berlayar, maknanya kejap. Tak bergerak, tak bergonjang. Begitulah. Walaupun perahu tu ada bergonjang sebab ombak, tapi fardunya kalau tidak ada ombak, dia tak bergerak lah, tak bergonjang lah. Begitulah. Jadi maknanya sembahyang di atas perahu dan sebagainya seperti kapal terbang, maka hukumnya sembahyang di rumah. Maka macam mana kita sembahyang sah di rumah, sembahyang di atas perahu yang berlayar pun sah juga. Tapi masalah menghadap kiblat, sepenuhkan rukun, boleh buat rukun-rukun dengan secara sepenuh, maka sah. Bersalahan di atas bersalahan di atas ni, bersalahan sembahyang di atas, bersalahan sembahyang di atas umpama sarir, katil. Tak sama kita sembahyang berdiri di atas katil, sarir, katil, dan yang bersalahan di atas umpama sarir, katil, jenis-jenis itulah.
pengusung, ya macam pengusung jenazah, yang diusung orang, kerana perjalanan itu dibangsakan kepada orang yang mengusung. Dan bersalahan, tak sama juga, jadi maknanya sembahyang di atas belakang, jadi sembahyang di atas belakang binatang yang berjalan dengan tidak ada orang yang menuntun, sembahyang di atas binatang yang berjalan dengan tidak ada yang menuntun, itu pun bersalahan tak sama dengan kita sembahyang di atas katil, di atas pengusung yang ada orang yang mengusung. 4 orang. Jadi sembahyang di atas pengusung lah. Maka ada orang usung 4 orang ke 8 ke, katalah. Kerana perjalanan itu dibangsakan kepada orang yang mengusung. Perjalanan itu dibangsakan kepada orang yang mengusung. Tak sama kalau binatang berjalan, kalau binatang itu berjalan dengan tidak ada orang yang menuntun, maka perjalanan binatang dibangsakan kepada orang sembahyang di atasnya. Jadi mana berjalan binatang ialah pada maknanya dia berjalan. Sebab tu tidak sah. Tetapi kalau kita sembahyang di atas pengusung yang ada orang usung, maka perjalanan itu dibangsakan kepada yang mengusung. Mana siapa yang berjalan, orang mengusung tu berjalan, kita solat di atas, kita tak berjalan, pada maknanya begitu. Sebab kalau sembahyang di atas kereta, kereta itulah, tayar kereta itulah yang mengusung, yang berjalan, kita tak berjalan. Tetapi kalau sembahyang di atas belakang binatang yang tidak ada orang yang menuntun, mana binatang berjalan, pada maknanya kita berjalan. Yang ni tidak. Maknanya perjalanan tu ialah orang mengusung, orang yang ambil tugas mengusung itulah dia berjalan. Bukan kita orang sembahyang di atas belakang tu, bukan kita orang sembahyang di atas katil tu yang mengusung. Gitu. Maka sahlah sembahyang di atas pengusung, sekiranya dapat menghadap kiblat, lagi pulanya dapat sempurnakan segala rukun-rukun sembahyang. Maka kita sembahyang di atas pengusung yang ada orang usung yang berjalan tu sah. Syahdan. Barang siapa sembahyang di dalam Kaabah. Kita ni kena menghadap. Katanya kena menghadap kepada Ain Kaabah. Itu kalau kita duduk di sebelah luar bagi Kaabah. Yang sebelum pada ni itu cakap pasal katanya menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Kaabah. Dan itu masalah kalau kita duduk di luar, sebelah luar bagi Kaabah. Jauh dekat tengoklah tafsir yang dulu. Itu hukum-hukum yang dulu tu masalah kita duduk di luar, sebelah luar bagi Kaabah. Adapun kalau kita sembahyang di dalam Kaabah, maka pihak manakah kita nak menghadap? Pihak manakah kita nak menghadap? Sebab kita duduk sebelah dalam. Yang dulu kalau dekat, kalau nampak Kaabah, mesti kena menghadap kepada Ain Kaabah, sekiranya berbetulan badan kita dengan Kaabah, tidak keluar suku daripada badan kita daripada Kaabah. Kalau jauh tu menghadap kepada pihak Kaabah, maka sekiranya kalau kita sembahyang di dalam Kaabah, dia katanya barang siapa sembahyang di dalam Kaabah,
sama ada fardu atau sunat, atau satu kali ya, atau satu kali saja. Sama ada fardu, sama ada semayang itu semayang fardu atau sunat. Semayang fardu atau semayang sunat. Dan jikalau pada buminya bumi Kaabah. Jadi pada bumi itu maksudnya begini. Kat sebelah dalam tu kita korek, gali, turun ke bawah. Tapi jadi macam perigi lah. Jadi buat macam perigi. Kita turun ke bawah. Sebelah dalam Kaabah tu dikorek, digali, turun ke bawah. Tapi lubang tu, perigi itu sebelah dalam bagi Kaabah. Itu mana dan jikalau pada bumi sekalipun. Umpama jikalau di rubuh Kaabah. Nah, kalau dinding tak mesti gali ya. Tak mesti digali, artinya dinding Kaabah tu tidak ada. Dinding Kaabah tu tidak ada. Umpama jikalau dirubuhkan Kaabah. Nauzubillah. Dirubuhkan Kaabah. Jikalau jikalau runtuh ia Kaabah tu, atau di atas sutuhnya, artinya kita panjat naik di atas sutuh, berdiri di atas sutuh, dan dapat berhadap akan suatu daripada jidarnya, dan kita dapat menghadap kepada dindingnya, dinding Kaabah. Kita dapat menghadap kepada dinding Kaabah. Masuk dalam Kaabah, kita menghadap kepada dinding Kaabah. Atau pitu Kaabah yang tertutup, jangan terbuka. Pitu Kaabah yang tertutup. Kita menghadap kepada pitu sebab kita sekarang di dalam, sebelah dalam Kaabah. Lepas tu kita menghadap kepada pitu. Tetapi pitu tu ditutup. Jangan pitu terbuka. Atau tabahnya, bendulnya. Atau tabahnya, jadi bendulnya, bendul Kaabah. Tapi masalah tabah ni, jika tinggi tabah, sekira-kira 2/3 harta, 2/3 hasta atau lebih. Sekurang-kurang bendul tu dia tinggi lebih pada 2/3 hasta. Kita katanya satu hasta, 1, 2, 3, mana 2 dalam 3. 2 dalam 3, maka kalau lebih kurang ni, pada siku sampai pergelangan, dah boleh 2/3. Dan jika ada pada keliling sutuhnya tinggi. Dan jika ada pada keliling sutuhnya, dia semayang di atas sutuh tu, lepas tu kat tepi keliling dia tu ada tinggi naik pula. Dan jika ada pada keliling sutuhnya tinggi seperti demikian itu, yakni 2/3 hasta atau lebih.
tinggi itu tinggi seperti demikian itu daripada jidarnya dindingnya dinding sutuh. Atau umpamu tingkat yang dipaku atau umpamu atas pada sutuh atau bukan sekali lagi, dan jika ada pada keliling sutuh tinggi seperti demikian itu, jadi dua sulus hasta atau umpama tingkat atau umpama tingkat tu yang dipaku dikejap dipaku kat dinding bukan kat dinding sutuh atau dibina atasnya atas sutuh atau pohon kayu yang tumbuh atau pohon kayu pokok-pokok yang tumbuh kat dalam Kaabah atau tanah yang berhimpun yang dikumpulkan padanya pada Kaabah. Artinya padanya pada jidar, pada dinding. Dia tanah macam kita kanak-kanak main kat pantai tu, dia tanah dia kumpul jadi macam bukit. Kumpul tanah naik. Jadi macam pusu, jadi macam bukit. Macam kanak-kanak main apabila pergi pantai tu dia kumpul naik. Kesemuanya yang disebut tadi tu maka sah sembahyangnya. Semua yang disebut tadi tu maka sah sembahyangnya. Kenapa boleh sah? Kerana ia menghadapkan suatu suku daripada Kaabah. Sebab jadi kata dia tu ada menghadap kepada satu suku, satu bahagian daripada Kaabah. Jadi pendek katanya yang kita sembahyang di dalam Kaabah, maka berpalinglah kepada pihak mana-mana sekalipun empat persegi Kaabah. Kalau kita duduk di dalam, maka menghadaplah kepada dinding, kepada mana-mana saja, maka sah. Kita ulang sekali lagi. Syahadan barang siapa sembahyang di dalam Kaabah, sama ada sembahyang fardu atau sunat, atau sembahyang tu sembahyang sunat, dan jikalau pada bumi atau dia sembahyang masuk dalam bumi, artinya dinding Kaabah tu tidak ada, jikalau dirubuh jikalau rubuh Kaabah tu, kita duduk di atas lantai dia saja, maka memadai. Atau atas sutuh, kita naik atas sutuh dapat solat, kita solat di atas sutuh pun memadai. Sah. Dan dapat beradab. Tetapi kalau sembahyang di atas sutuh, kalau dinding Kaabah tidak ada, dan dapat berhadapkan suatu daripada jidarnya atau pintunya yang tertutup. Jadi masalahnya begini, kita katanya kalau kita yang Kaabah yang sekarang, yang elok-elok sekarangnya, kalau kita masuk sebelah dalam tu, maknanya dikelilingkan kita dilikungi akan kita oleh dinding Kaabah. Maka kita menghadap kepada pusing kat pihak mana-mana sekalipun, jadi katanya kita menghadap kepada Kaabah.
Habis tu kalau masalahnya kalau Kaabah tu dirubuhkan. Kalau Kaabah tu dirubuhkan, tidak ada dinding. Sekeliling Kaabah tu tidak ada dinding. Artinya kita semayang di atas sutuh, sutuh tu biasa sutuh tidak ada dinding. Maka itu pun tidak memadakan juga. Sebab tu kalau tidak ada dinding, kita dapat adakan apa-apa yang bersangkutan dengan Kaabah. Sebab tu dia katanya dan dapat berhadap akan suatu daripada jidarnya. Sekiranya kalau kita masuk sebelah dalam, di atas lantai dia ke, di atas sutuh dia ke, boleh. Tetapi syaratnya janji kita kena ada menghadap kepada suatu daripada Kaabah. Seperti dinding dia, menghadap kepada dinding Kaabah. Contohnya, ini dinding Kaabah, kita semayang menghadap kepada dinding. Kita semayang menghadap kepada dinding. Menghadap ke ni. Ni menghadap kepada, kita duduk atas lantai dia, kita semayang menghadap kepada dinding. Begitu. Kalau dinding tu ada, kita menghadap pada dinding. Atau pintu yang tertutup. Pintu tu walaupun tak kunci, tetapi pintu tu ditutup. Sebab kita, kalau pintu tu dibuka, mana di situ betul tepat daun pintu dibuka itu jadi kosong. Apabila dibuka, kita menghadap kepada pintu. Pintu tu dibukakan. Maknanya, maknanya kita tidak menghadap kepada sesuatu daripada Kaabah. Sebab daun, contohnya ini daun pintu. Kita daun pintu terbuka. Jadi terbuka. Jadi sini kosong. Kat sini itu kosong. Maka kita semayang di sini itu maknanya tak menghadap. Jadi tak menghadap kepada sesuatu daripada juzuk Kaabah. Sebab pintu itu dibuka. Tetapi apabila kita semayang menghadap kepada pintu, pintu itu ditutup, mana kita semayang menghadap kepada mana-mana suku daripada suku-suku Kaabah, juzuk Kaabah. Sebab tu pintu jangan buka lah, pintu tu tutup. Menghadap kepada daun pintu Kaabah. Begitu. Atau kepada atabah. Contohnya kalau Kaabah tu diruntuh, dirubuhkan, lepas tu dia ada bendul dia. Ada bendul dia, ada atabah, jika ada tingginya sekira-kira 20 hasta atau lebih. Kita katanya kat dinding tu, kalau kita semayang atas sutuh pun sama, semayang di atas bumi, di atas lantai pun sama, tapi dinding Kaabah tu tidak ada. Hanya ada bendul dia saja. Lepas tu bendul tu tinggi dia tak kurang daripada 20 hasta. Kalau 1 foot tu dah boleh dah. Kalau tinggi dia 30 sen, artinya 1 foot, itu dah boleh. Tetapi kalau rendah tu maknanya tak jadi menghadap kepada sesuatu. Sekiranya kalau dinding tidak ada, tapi bendul tu masih ada. Lepas tu bendul tu tak rendah daripada, tak kurang daripada 20 hasta. Mana 20 hasta atau lebih tinggi. Maka memadai. Dan jika ada pada keliling sutuh tinggi, seperti yang demikian, tinggi macam mana? Dia kalau sutuh tidak ada tepi macam ni, kalau sutuh macam ni tak madah. Jadi ni sebelah atas sutuh. Lepas tu jadi macam ni. Tak madah. Kalau kita katanya sutuh begini, sutuh jadi begini, ada tepi dia, seperti pagar musang.
seperti serambi rumah tu ada pagar lagi. Lepas tu yang ni kita katanya tak kurang daripada ni. Begini. Contohnya begini. Ni sutuh. Nampaknya. Ada begini. Lepas tu ada tepi dia ni. Keliling tu ada tepi. Maknanya kalau ada sebelah ni saja kita mesti menghadap sebelah ni. Sebelah ni tak boleh sebab tidak ada sebab sini kosong. Sebelah ni kosong, sebelah ni kosong. Sini kosong, sini kosong. Sini ada dinding. Lepas tu dinding ni tak kurang daripada 2 suluh hasta. Maka kita duduk atas sutuh, kita semua yang menghadap kepada yang ni memadah. Atau umpama tingkat yang paku kat dinding. Tingkat ni bukan itu ni macam ni. Tingkat kitab. Macam tingkat macam macam ni. Tingkat macam ni. Atau umpama kita menghadap kepada umpama tingkat yang dipaku. Maknanya dipaku ni masalah kata dipaku kat dinding Kaabah. Jadi maknanya tak boleh nak buang, tak boleh nak akad sebab dipaku. Dipaku sama juga dengan paku tu diikat. Jadi maknanya kita nak akad letak kat lain tu tak boleh. Mesti kena buang paku tu dulu. Atau mesti kena buang ikatan dulu. Contohnya begini. Dia tingkat ni macam daun pitu tadi lah. Kita kata tempat itu kosong. Di tempat tu macam tengok, cuba kita tengok tempat pintu. Pintu tu, itu pintu, nampak cerah tu pintu, cermin. Maka kita katanya kat pintu tu ada tingkat. Ganti di tempat daun pintu tu tingkat. Ganti di tempat daun pintu nampak cerah cermin tu, kita gantikan dengan tingkat. Tingkat itu maknanya dia dinding tu dibuka, biasanya kita buka untuk nak pasangkan pintu kan. Tapi dibuka, digantikan dengan tingkat. Maka kita menghadap kepada tingkat itulah. Maka memadai. Tetapi kalau tingkat tu tidak dipaku, maka tak boleh sebab dia dikira katanya berasingan. Bukan juzuk Kaabah. Tak dikira katanya juzuk Kaabah. Atau dibina atasnya, atau dibina atasnya atas Kaabah, bina naik lagi. Maka kita menghadap kepada binaan tu dah. Jadi kita katanya adalah dia buat binaan dinding Kaabah tidak ada, tapi ada benda lain dibinakan dalam Kaabah. Seperti buat macam pusu masalah. Ataupun kayu, pokok-pokok yang tumbuh di dalam Kaabah.
dinding Kaabah tidak ada masalah. Misalan dinding Kaabah tu tidak ada tumbuh satu pokok kat dalamnya, maka boleh juga menghadap kepada pokok itu. Sebab dia katanya juzuk satu suku daripada Kaabah. Atau tanah yang berhimpun ia padanya pada Kaabah. Kita kupul tanah naik jadi macam bukit tapi kecil saja. Tapi tak kurang daripada 2 hasta. Tanah artinya pasir. Contohnya kalau tak ada dinding. Kalau zaman dulu tak ada dinding. Dinding Kaabah tidak ada. Maka kita nak sembahyang, kita kupul-kupulkan tanah, naik tanah di dalam, sebelah dalam Kaabah tu kita solat dalam tu. Menghadap kepada tanah yang berkumpul tadi. Semua tu dia kata maka sahlah sembahyang kerana ia seorang tadi, barang siapa tadi. Kerana ia barang siapa sembahyang tadi. Menghadap pada satu suku daripada Kaabah. Itu dah jadi. Sebab jika kata dia dah menghadap kepada Kaabah, yakni kepada satu suku, satu juzuk daripada juzuk-juzuk Kaabah. Dan jikalau ia jauh daripadanya lebih daripada qadar 3 hasta atau keluar setengah tubuhnya pada hawa sewaktu itu sekalipun. Ini masalah kita semayang di dalam. Dia katanya, dan jika ia jauh jika ada ia seorang. Jika ada, ia nak tambah ada satu lagi. Jika ada ia seorang, jauh daripada suku tadi. Daripada suku-suku Kaabah tu lebih daripada 3 hasta. Dia kalau saf ni, antara satu saf jangan lebih pada 3 hasta kan. Saf solat jemaah. Saf solat jemaah jangan lebih daripada 3 hasta untuk nak dapat fadilah. Di sini tak macam tu. Kalau lebih, contohnya Kaabah, kita menghadap kepada dinding Kaabah. Jarak di antara kita dengan dinding sebelah kita menghadap ni, walaupun dekat dengan belakang kita ni, dinding yang sebelah belakang kita lebih dekat. Kita katanya kita semayang, ni dinding yang kita menghadap. Lepas tu ada dinding sebelah belakang kita satu lagi. Maka kita dengan dinding sebelah kita menghadap tu tak lebih daripada 3 hasta sekalipun memadai. Sebab walaupun dekat yang belakang, di belakang tak kira katanya kita menghadap. Yang depan kita ni. Kalau katanya tanah, kalau bendul, kalau pokok tadi pun, kita jauh daripada pokok itu lebih pada 3 hasta sekalipun memadai. Sekalipun memadai. Begitu. Tak macam jarak di antara saf ke saf bab salat jemaah. Itu tak dikira sama dengan di sini. Atau keluar setengah tubuhnya pada hawa. Sewaktu. Itu sekalipun. Sah. Contohnya, kita katanya adalah pokok tu besar. Besar dianya lebih kurang besar betis lah kita katanya. Kita katanya kita sembahyang menghadap kepada pokok
yang tumbuh di dalam Kaabah. Lepas tu pokok tu besar dianya. Kita kata dinding tidak ada. Ada tumbuh satu pokok. Pokok tu adalah besar dianya. Besar betis. Sama dengan betis. Memanglah kalau kita menghadap, maka badan kita tak tidak berbetulan dengan keseluruhan badan kita tak berkebetulan dengan apa dengan pokok, sebab pokok tu kecil. Kalau pokok tu besar macam ni, itu bolehlah kita gambar katanya semua badan kita mulai bahu kita menghadap pada Kaabah tu. Menghadap pada pokok tu, dia tak keluar satu juzuk daripada badan kita pada pokok. Tetapi kalau pokok besar lengan saja, lebih kurang besar lengan saja, maka boleh kita nak menghadap. Walaupun tak penuhlah badan kita berbetulan dengan pokok itu, sekalipun memadai. Bersalahan jika tingkat tiada dipaku. Tingkat tu letak saja. Nak akad bila boleh. Tak mesti kena, boleh akad dengan secara senang. Dia paku ni maknanya kita kena bongkar, kena buang paku tu dulu. Kalau datang angin tak tertanggal. Nah. Tetapi kalau letak saja tidak paku, tidak ikat. Nah. Kalau letak saja tidak paku, tidak ikat. Sebab tu daun pitu pun macam juga, kalau sandar saja. Letak sandar saja tidak, sebab biasa daun pitu tu dia paku dengan dinding kan. Dengan sambung dengan dinding. Sebab tu nak buka, nak buang pitu susah juga. Macam tu lah tingkat. Tetapi kalau daun pitu dalam Kaabah letak dia sandar kepada dinding Kaabah saja, tak dipaku, maka tak boleh juga walaupun pitu ditutup sekalipun. Tingkat pun sama juga. Letak saja tak dipaku, maka tak jadi kata juzuk Kaabah. Seperti dicocok padanya pada Kaabah. Pada tanah Kaabah itulah. Artinya kita ambil tukat. Masalah. Artinya kita ambil tukat, kita cocok. Tukat tu adalah besar lengan. Besar ibu kaki ke masalah. Kita kata pokok tukat tu adalah besar lengan. Cocok dalam tanah, dalam Kaabah. Menghadap dalam tukat. Memadai ke tidak? Tidak memadai. Tapi kalau pokok yang tumbuh besar dengan tukat tu, sama besar dengan tukat itu, memadai. Itu memadai pula. Sebab jadi suku. Sebab dia macam dipaku, walaupun dia tumbuh tapi dipaku seolahnya. Atau rumput yang tumbuh dalam Kaabah. Rumput ni biasa tak tinggi kan. Tetapi kalau rumput tinggi macam pokok jagung, kalau rumput tu besar tinggi macam rumput yang ditanam untuk nak buat bela lembu kan. Rumput tu kalau tengok tu macam pokok, maka macam tumbuhan, macam pokok apa ya, jagung, macam tebu, maka itu memadai pula. Ni rumput yang biasa, ni rumput yang biasa kat rumah kita macam tu lah, rendah-rendah, maka tak memadai. Maka tiada sah kerana tiada dibilangkan ia daripada suku Kaabah. Itu tak dikira katanya satu suku, satu juzuk daripada Kaabah. Bisa? Ya, itu masalah kalau kita semayang di dalam Kaabah. Maka kalau sekarang tu kalau kita masuk dalam Kaabah sekarang, kalau Allah Ta'ala bagi rezeki dapat masuk dalam Kaabah, nak solat dalam Kaabah, pusinglah kat mana-mana sekalipun, memadai. Tapi pintu Kaabah tu kena jaga. Kalau nak menghadap kepada pihak pintu,
kena tutup. Daun pintu tu mesti kena tutup. Kalau biarkan buka begitu, mana kita tidak menghadap kepada sesuatu. Begitu. Lepas tu kalau kita nak semayang berjamaah, nak semayang jemaah di dalam Kaabah 2 orang, maka nak macam mana? Nak begini pun boleh. Kita imam menghadap ke sebelah ni, makmum menghadap sebelah ni. Mana nampak muka. Begini pun boleh. Ni kita katanya, ni sebelah depan, ni sebelah belakang. Kalau begini pun boleh. Kalau begini pun boleh. Kalau begini pun boleh. Sebab 4 persegi tu dia ada dinding kan. Kalau begini pun boleh. Kalau begini pun boleh. Begini pun boleh. Begini pun boleh. Kalau ruang. Tengok. Faidatun barang siapa dapat mengetahui akan kiblat, yakni Kaabah, dan tiada dinding antaranya dan antara Kaabah, seperti ada ia di dalam masjid atau di atas Jabal Abi Qubais. Nampaknya kita akhir kat sini dulu. Faidatun barang siapa dapat mengetahui akan kiblat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bo, nak tanya sikit boleh? وعلى آله وصحبه أجمعين واجعل عملنا وما أختصنا وما سمعنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bo, nak tanya sikit boleh tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo, nak tanya sikit wah. Ya. Umpama kita semaya atas kereta api, lepas tu mula-mula kita semaya fardu lah, kita ikut kiblat. Lepas tu bila kereta api tergerak, sudah menyalahi kiblat. Adakah kita kena iadah? Kalau boleh pusing, kita pusing badan kita. Kita pusing badan ikut kiblat lah. Macam semaya di atas perahu, apabila perahu tu pusing, kita jangan ikut perahu, kita pusing. Tetapi kalau perahu tu pusing kiri, jadi ubah kita pada kiblat, mana batal. Semayang tu jadi batal. Jadi kena yang adah balik semaya tu. Baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Baba, nak tanya Baba pasal solat tadi tu. Bukan mula-mula kita masa takbir tu je kita adat kiblat. Jadi bila bertukar katakan dalam kapal terbang kan. Mula-mula tu kita menghadap ke arah kiblat. Tapi bila dia pusing kita, macam mana nak pusing kita, macam mana? Sebab tu jadi semayang tu kalau semayang fardu yang kata tadi tu, kalau boleh menghadap kiblat sehingga awal, mulai dari awal sampai akhir. Maknanya kalau tak boleh nak menghadap kiblat, maka kalau kita mengikut mazhab seperti mazhab Hanafi itu, dia semayang tu sah walaupun tak menghadap kiblat. Tetapi kalau mengikut mazhab kita tu, kalau kita tak boleh nak pusing, maka jadi kena yang ada semayang. Ya, dah balik semayang tu. Walaupun mula-mula tu kita menghala ke arah kiblat. Kiblat tu betul. Sebab kira syaratkan menghadap kiblat mulai pada awal sampai ke habis. Bah, kalau kita tak tahu macam mana, Bah?
Ya. Kita tak tahu kapal terbang tu menghala arah lain. Kita ingat tegak saja. Itu kalau tak perasan, ingat katanya betul dengan kiblat, itu ikut zon kita. Itu sah. Tetapi kalau tahu-tahu belakang katanya tak betul, kena iadah juga. Ya, salah. Kadang-kadang dalam kapal terbang kita tak perasan. Lagi satu nak tanya. Ada kepandangan kalau kita solat dalam kapal terbang, sebab kapal terbang tu atas udara, ada kepandangan yang tidak sah solat dalam kapal terbang sebab kita di atas udara, kita tak duduk atas tanah. Saya tak pernah jumpa. Sebab ada pandangan yang begitu, dia kata kita nak solat ni kena atas tanah, kena atas bumi, maknanya tak boleh atas udara. Jadi kalau atas rumah tingkat 2 tingkat dua bah, dia lekat di bumi. Ini lekat di bumi nyata. Tak pernah jumpa, maka di situ katanya kiblat sampai arah 7. Dia balloon kan. Yang ada api naik bulat ni. Itu pernah ada lah, pernah jumpa lah katanya sah. Sah itulah. Syarat kena rapat ke bumi. Adapun hadis katanya ju'ilal ardu masjidan, takut dia berdalil dengan hadis tu, ju'ilatil ardu masjidan, dijadikan bumi itu tempat sembahyang, maka itu maksudnya maknanya boleh nak solat di luar tempat ibadat. Dia sebab ahli kitab orang zaman dulu nak ibadat mesti tempat seperti tempat yang disediakan untuk ibadat. Maknanya kita tak mesti solat di dalam masjid. Di tempat yang tak disediakan untuk ibadat pun boleh kita nak ibadat. Takut-takut orang salah, faham salah dengan hadis itu, kata ju'ilatil ardu masjidan, mesti kena semuanya dekat sana. Itu bukan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.